Hello. Salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan membincangkan bab 5 indeks dan logaritma yang anda sudah belajar semasa di tingkatan 4. Dalam video ini, kita hanya fokus pada bahagian indeks sahaja. Jika anda ingin belajar bahagian logaritma, anda boleh menonton video seterusnya. Soalan-soalan pada hari ini adalah soalan sebenar SPM dan popularitinya sangat tinggi. Hal ini bermakna tahap soalannya lebih kurang sama seperti soalan percubaan yang akan datang. Jadi pastikan anda menonton video ini sehingga akhirnya. Baik, tanpa membuang masa, marilah kita lihat pada soalan 1. Diberi bahawa 9 darab dengan 3 kuasa n tolak 1 sama dengan 27 kuasa n, cari nilai n. Bermaksud kita perlulah selesaikan persamaan indeks ini. Langkah pertama, kita perlu lihat pada simbol. Simbol di antara sebutan-sebutan tersebut. Jika kita lihat pada kiri, kita nampak simbol apa? Kita nampak simbol antara 9 dengan 3 kuasa n tolak 1 ialah darab. Kita nampak darab di sini. Langkah ini amat penting sebelum kita fikir sama ada asas mereka adalah sama. Sedangkan simbolnya ialah darab, maka kalau ikut hukum indeks, jika simbol di antara dua sebutan yang mempunyai asas yang sama ialah darab, kita boleh gabungkan dua sebutan itu menjadi satu sebutan dengan jumlahkan indeks mereka. Boleh? Iaitu A kuasa M darab dengan A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Selepas itu, langkah kedua ialah kita perlu tukarkan 9 dan 27 kepada asas 3 sebelum kita menggunakan hukum indeks ini. Jadi kita perlu tukarkan 9 jadi apa? 9 boleh ditulis sebagai 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 dan 27 ini boleh ditulis sebagai 3 kuasa 3 kan? Jadi kita boleh tulis seperti ini. 3 kuasa 2 darab dengan 3 kuasa n tolak 1 sama dengan 3 kuasa 3 dan n terletak di luar. Boleh? Kemudian kita lihat pada sebelah kiri, kita nampak apa? 3 kuasa 2 darab dengan 3 kuasa n tolak 1 kan? Di sini kurungan bermaksud darab. Boleh? Kalau asas sudah sama, iaitu 3 dengan 3 ini adalah sama, maka kita boleh buat apa? Boleh jumlahkan indeks ini. 2 dengan n tolak 1. Okey? Jadi kita boleh tulis 3 kuasa 2 tambah dengan n tolak 1. Manakala untuk sebelah kanan, kita boleh tulis jadi apa? 3 kuasa 3n. Sebab apa? Anda sudah belajar hukum ini. Kalau kita ada sebutan A kuasa M dan kuasa n terletak di luar, kita boleh darabkan. Darabkan kedua-dua indeks ini menjadi A kuasa mn. So, sama jugalah. Kita boleh darab 3 dengan n, dapat 3n. Okey? Kemudian kita perlu pemudahkan ini. Jadi kita boleh tulis 3 kuasa n tambah 1. Sebab apa? 2 tolak 1 kan? Dan sama dengan 3 kuasa 3n. Apabila hanya tinggal satu sebutan, masing-masing di kiri dan di kanan, dengan asas yang sama, nampak tak asas 3? Kita boleh bandingkan indeks ini dengan indeks ini. Kerana nilai sebutan kiri sama dengan nilai sebutan kanan, kita boleh tulis n tambah 1 sama dengan 3n. Kemudian kita boleh pindahkan n. Boleh pindahkan n ini ke sebelah kanan dan kita boleh dapat 1 sama dengan 3n tolak n. Okey? Lepas tu 3n tolak n kita tahu ialah 2n kan? 2n dan sini ialah 1. Dan akhir sekali kita boleh dapatkan nilai n dengan pindahkan 2 ini ke sebelah kiri. Jadi 1/2 sama dengan n, maka n sama dengan 1/2. Ini ialah jawapannya. Dan kita sudah berjaya mendapat nilai n. Sekarang cikgu ingin menunjukkan cara untuk menyemak jawapan.
Untuk memastikan jawapan ini adalah tepat, kita boleh buat apa? Gantikan. Gantikan 1/2 ini ke sebelah kiri dan sebelah kanan bersamaan. Maksudnya kita perlu semak jawapan. Kiri sama dengan apa? Kanan sama dengan apa? Boleh? Untuk mencari nilai ini, kita boleh tekan kalkulator. Kita masukkan 1/2 ke sebelah kiri ni. 9 kurungan 3 kuasa apa? 1/2 kan? 1/2 dan tolak dengan 1. Tutup kurungan. Boleh? Seperti ini. Jadi kita dapat 5.196. Saya catat di sini. Manakala untuk kanannya lah 27 kuasa N kan? Kita gantikan 1/2 ke sini. 27 kuasa 1/2. Dan kita juga dapat 5.196. Saya juga catat di sini. Dan jika kita nampak apa? Nilai kiri sama dengan nilai kanan kan? Maksudnya jawapan 1/2 adalah tepat. Kerana N ini memuaskan persamaan ini. Maksudnya jawapan ini adalah tepat. Baik, seterusnya kita lihat pada soalan 2. Selesaikan persamaan 16 kuasa 2x tolak 3 sama dengan 8 kuasa 4x. Bermaksud kita perlu mencari nilai x yang memuaskan persamaan ini. Sedangkan hanya terdapat satu sebutan masing-masing di kiri dan di kanan, maka kita hanya perlu tukarkan kedua-dua sebutan ini kepada asas yang sama. Sebab kalau asas sama, kita boleh bandingkan indeks seperti soalan 1. Jadi, tanya pada diri, 16 dan 8 boleh tukar kepada asas apa? Senang saja kan? Jawapannya ialah 2. Mungkin anda terfikir 4. Namun begitu, anda perlu faham bahawa 16 memang boleh tukar kepada 4 kuasa 2 kan? Tetapi 8 tidak boleh ditukarkan kepada asas 4. Jadi, jika anda tidak mahir tukar 16 ni kepada asas 2, anda boleh tekan kalkulator seperti ini. Jadi, kita cuba tekan 2 kuasa 3. Kita dapat 8 kan? Untuk mendapat 16, kita perlu cuba naikkan kuasa ini kepada 4. 2 kuasa 4 dan kita berjaya dapat 16. Bermaksud 16 boleh ditulis sebagai 2 kuasa 4. Dan 2x tolak 3 ni letak di luar. 8 kan? Tadi kita sudah tekan 2 kuasa 3. 4x berada di luar. Kemudian kita boleh darabkan indeks ini. 4 dengan 2x tolak 3. Dan 3 darab dengan 4x. Seperti tadi. Jadi kita jawapannya lah 2 kuasa 8x tolak 12. Betul? 4 darab 2x, 8x. 4 darab negatif 3 dapat negatif 12. Untuk sebelah kanan, 3 darab 4x, 12x. Boleh? Sedangkan asas mereka sudah sama, maka kita boleh bandingkan indeks ini. Jadi 8x tolak 12 sama dengan 12x. Untuk mencari nilai x, kita boleh pindahkan seperti biasa. Pindahkan 12x ke kiri dan negatif 12 ke sebelah kanan. Jadi kita dapat 8x tolak 12x sama dengan 12. Dan 8 tolak 12 dapat negatif 4x sama dengan 12. X sama dengan apa? 12 bahagi negatif 4 dapat negatif 3. Jadi, untuk memastikan jawapan ini adalah tepat, kita boleh gantikan nilai x ini ke sebelah kiri dan sebelah kanan bersamaan. Maksudnya kita semak kiri sama dengan apa dan kanan sama dengan apa. Kita tekan kalkulator seperti ini. 16 kuasa 2 darab apa? 2 darab x kan? X ialah negatif 3. Tutup kurungan dan ingat tolak 3. Boleh? Jadi kita dapat nombor yang sangat kecil seperti ini. 1.455 darab 10 kuasa negatif 11. Dan bila nampak jawapan seperti ini, jangan rasa
bimbang sebab mungkin betul juga. Dan kita semak sebelah kanan pula. 8 kuasa 4 darab apa? Negatif 3. Tutup kurungan. Boleh? Dan sama dengan, nampak tak jawapan sama? 1.455 darab 10 kuasa negatif 11. Jadi, bila kita nampak nilai kiri dan nilai kanan adalah sama, maksudnya jawapan X sama dengan negatif 3 adalah tepat. Ini sahaja. Seterusnya, kita lihat pada soalan 3. Selesaikan persamaan 3 kuasa X tambah 2 tolak 3 kuasa X sama dengan 8/9. Bermaksud kita perlu mencari nilai X yang memuaskan persamaan ini. Langkah pertama ialah apa? Kita perlu lihat pada simbol antara sebutan ini. Jadi kita lihat pada kiri, kita nampak simbol antara 3 kuasa X tambah 2 dengan sebutan 3 kuasa X ialah tolak. Kalau kita lihat pada hukum indeks, jika simbol di antara dua sebutan mempunyai asas yang sama ialah darab, kita boleh gabungkan dua sebutan itu menjadi satu sebutan dengan jumlahkan indeks mereka. Betul? Dan jika simbol di antara dua sebutan mempunyai asas yang sama, ialah bahagi, kita boleh gabungkan dua sebutan itu menjadi satu sebutan dengan tolakan indeks mereka. Betul? Namun begitu, simbol untuk soalan ini ialah tolak, maka kita tidak boleh menggunakan hukum indeks ini dengan serta-merta. Jadi, apakah yang kita perlu lakukan? Jawapannya ialah terbalikkan. Terbalikkan hukum indeks ini kepada A kuasa M tambah N boleh ditulis sebagai A kuasa M darab dengan A kuasa N. Untuk hukum indeks yang kedua pula ialah A kuasa M tolak N boleh ditulis sebagai A kuasa M bahagi dengan A kuasa N. Bermaksud satu sebutan boleh diasingkan kepada dua sebutan yang mempunyai asal yang sama. Jadi, kesimpulan di sini ialah jika kita nampak simbol di antara sebutan-sebutan ialah tambah ataupun tolak, maka kita perlu asingkan setiap sebutan ini. Gabungan sebutan hanya boleh dilakukan apabila simbol ialah darab ataupun bahagi. Jadi, untuk soalan ini, 3 kuasa X tambah 2 ialah bentuk A kuasa M tambah N kan? Maka kita boleh asingkannya menjadi dua sebutan, iaitu 3 kuasa X darab dengan 3 kuasa 2. Dan kita salin sebutan lain, 3 kuasa X sama dengan 8/9. Lepas tu, kita tahu 3 kuasa 2 ialah 9 kan? Dan kita perlu letakkan nombor di depan 3 kuasa X. Boleh? Dan sebutan lain juga disalin, tolak 3 kuasa X sama dengan 8/9. Untuk memudahkan pengiraan, letakkan satu di depan 3 kuasa X. Sebab dua sebutan ini mempunyai nilai yang sama kan? Jadi saya boleh letak satu di depannya. Lepas tu kita boleh buat apa? Tenang saja. Cuba bayangkan 3 kuasa X ini sebagai apple. 9 apple tolak 1 apple dapat apa? Dapat 8 apple kan? Jadi kita boleh tulis 8 darab dengan 3 kuasa X. 8 apple. Sama dengan 8/9. Untuk mencari nilai X ini, kita perlu pindahkan 8 ini ke sebelah kanan. Jadi 8/9 bahagi dengan 8. 8/9 bahagi dengan 8. Kita dapat 1/9. 3 kuasa X sama dengan 1/9. Dan 9 ini kita perlu tukarkan menjadi 3 kuasa 2. 3 kuasa X sama dengan 1/3 kuasa 2. Selepas itu, kita perlu tukarkan 1/3 kuasa 2 ini kepada satu baris dengan hukum 1/A kuasa N sama dengan A kuasa tolak N. Jadi kita boleh tulis 3 kuasa X sama dengan 3 kuasa negatif 2. Sebab asas mereka adalah sama, maka kita boleh bandingkan indeks iaitu X dengan negatif 2. Jadi X sama dengan negatif 2.
Untuk memastikan jawapan ini adalah tepat, kita boleh gantikan nilai X ini ke kiri dan kanan persamaan. Jadi kita semak kiri sama dengan apa dan kanan sama dengan apa. Boleh? Kita tekan kalkulator. 3 kuasa X tambah 2 kan? Maksudnya negatif 2 tambah dengan 2 dan tolak 3 kuasa X. Tolak 3 kuasa negatif 2. Kita dapat 8 per 9. Dan sebelah kanan kita terus dapat jawapan iaitu 89. Sedangkan nilai kiri sama dengan nilai kanan, maka jawapan X sama dengan negatif 2 adalah betul. Baik, seterusnya kita lihat pada soalan 4. Selesaikan persamaan 2 kuasa 3X sama dengan 8 tambah 2 kuasa 3X tolak 1. Bermaksud kita perlu mencari nilai X yang memuaskan persamaan ini. Sama seperti tadi, langkah 1 ialah lihat pada simbol di antara sebutan-sebutan tersebut. Jadi, jika kita lihat pada sebelah kanan, kita nampak apa? Simbol antara 8 dengan 2 kuasa 3X tolak 1 ialah tambah. Nampak tak tambah ini? Sama seperti soalan 3, jika nampak simbol antara sebutan-sebutan ialah tambah ataupun tolak, maksudnya kita perlu asingkan setiap sebutan ini, bukan gabungkan mereka. Boleh? Jadi ingat gabungan sebutan hanya boleh dilakukan apabila simbol ialah darab ataupun bahagi. Jadi untuk soalan ini, 2 kuasa 3X tolak 1 ini ialah bentuk apa? Ialah bentuk A kuasa M tolak N kan? Maka kita boleh asingkan menjadi 2 kuasa 3X bahagi dengan 2 kuasa 1. Boleh? Nanti cikgu akan tulis sekali lagi. Jadi kita boleh tulis 2 kuasa 3X sama dengan 8 tambah dengan 2 kuasa 3X per 2 kuasa 1. Untuk memudahkan pengiraan, kita letakkan 1 di depan. Letakkan 1 di depan 2 kuasa 3X. Boleh? Dan 8 disalin seperti biasa. Untuk sebutan ini, saya cadangkan kita tulis seperti ini. 1 per 2 darab dengan 2 kuasa 3X. Sebab maksud mereka adalah sama. Kemudian kita perhatikan terdapat 2 sebutan yang mempunyai 2 kuasa 3X kan? Maka kita boleh pindahkan sebutan ini ke sebelah kiri. 1 kurungan 2 kuasa 3X tolak dengan 1 per 2 darab 2 kuasa 3X sama dengan 8. Dan seperti tadi, kita bayangkan ini sebagai apple. 1 apple tolak separuh apple jadi apa? Separuh apple loh. Jadi kita boleh tulis 1 per 2 darab dengan 2 kuasa 3X sama dengan 8. Untuk mencari nilai X, 1 per 2 ini perlu dipindahkan ke sebelah kanan. Dan di sini untuk senang kita hanya pindahkan 2 ini ke sebelah kanan. 1 ini tinggal di sebelah kiri. Boleh? Bahagi 2 pindah jadi darab dengan 2. 2 kuasa 3X sama dengan 8 darab 2. Dan kita dapat 16. Kemudian kita perlu tukarkan asas 16 ini kepada 2. Tadi kita pernah tekan kalkulator kan? Kita dapat 2 kuasa 3X sama dengan 2 kuasa 4. Boleh? Sedangkan asas mereka adalah sama, iaitu 2. Maka kita boleh bandingkan indeks mereka. 3X sama dengan 4. Maka X sama dengan 4 per 3. Untuk memastikan jawapan ini adalah tepat, kita boleh gantikan nilai X ini ke kiri dan kanan persamaan. Jadi kita semak nilai kiri sama dengan apa? Nilai kanan sama dengan apa? 2 kuasa 3 kurungan. X ialah 4 per 3 kan? 4 per 3. Tutup kurungan sama dengan 16. Untuk sebelah kanan, 8 tambah 2 kuasa 3X tolak 1 kan? 8 tambah 2 kuasa 3 kurungan 4 per 3. Tutup kurungan dan tolak 1. Kita juga dapat 16. Sedangkan nilai kiri
dan nilai kanan adalah sama, bermaksud X sama dengan 4/3 adalah betul. Baik, seterusnya kita lihat pada soalan terakhir. Diberi bahawa 3 kuasa P sama dengan 5 kuasa Q sama dengan 15 kuasa R, ungkapkan R dalam sebutan P dan Q. Soalan ini lebih unik kerana diberikan 3 nilai sebutan adalah sama. Cuba perhatikan apakah hubungan antara 3 asas ini, 3, 5 dan 15. Dan saya boleh pastikan anda semua sudah tahu 3 darab 5 sama dengan 15 kan? Dan ini amat penting kerana inilah yang boleh membantu kita dapat R dalam sebutan P dan Q pada akhirnya. Jadi apakah langkah yang kita perlu lakukan? Langkah 1 sangat penting. Teknik ini mungkin anda tidak biasa menggunakannya, tetapi cikgu di sini ingin berpesan bahawa teknik ini selalu saya gunakan untuk soalan-soalan hebat. Tanpa perkataan biar ini, banyak masalah tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Perkataan biar ini macam magic. Jadi pastikan anda dapat belajar teknik ini selepas video ini. Baik, biar apa? Biar 3 kuasa P sama dengan 5 kuasa Q sama dengan 15 kuasa R sama dengan K. Oleh sebab ketiga-tiga sebutan ini mempunyai nilai yang sama, maka kita boleh angkat mereka sama dengan satu nilai, iaitu K. Jika anda nak letak huruf lain pun tak apa. Selepas itu, kita boleh asingkan menjadi 3 kuasa P sama dengan K. Betul? 3 kuasa P sama dengan K ini. Dan 5 kuasa Q juga sama dengan K. 15 kuasa R juga sama dengan K. Sebab ketiga-tiga mereka sama dengan K. Kemudian, 3 kuasa P sama dengan K kan? Boleh ditulis sebagai apa? Anda sudah belajar bahawa jika A kuasa M per N sama dengan B dan anda perlu mencari nilai A, apa yang kamu perlu buat? Pindahkan M per N ke sebelah kanan dan kita boleh dapat A sama dengan B kuasa N per M. Indeksnya terbalikkan. Boleh? Sama juga. Di bawah P ialah 1 kan? Maka kalau kita tukarkan P per 1 ke sebelah kanan, kita boleh dapat apa? 3 sama dengan K kuasa 1 per P. Boleh? Dan sama juga untuk 5 kuasa Q sama dengan K, kita pindahkan Q ke sebelah kanan. Kita dapat 5 sama dengan K kuasa 1 per Q. 15 sama dengan K kuasa 1 per R. Mungkin anda rasa pelik, kenapa saya perlu tulis 3 sama dengan apa, 5 sama dengan apa, dan 15 sama dengan apa kan? Ini sebenarnya berkaitan dengan 3 darab 5 sama dengan 15 yang saya sebut pada awal soalan ini. Jadi kita boleh tulis 3 darab 5 sama dengan 15. Kemudian tanya pada diri, 3 sama dengan apa? 3 sebenarnya sama dengan K kuasa 1 per P kan? Maka kita boleh tulis K kuasa 1 per P darab dengan 5 ialah apa? K kuasa 1 per Q. Sama dengan apa? K kuasa 1 per R. Wow, kita nampak dua sebutan di kiri mempunyai asas K yang sama. Maka kita boleh buat apa? Kita boleh gabungkan kedua-dua asas ini menjadi satu asas dengan jumlahkan indeks mereka. K kuasa 1 per P tambah 1 per Q sama dengan K kuasa 1 per R. Sedangkan asas mereka sudah menjadi sama, maka kita boleh bandingkan indeks mereka. Jadi, 1 per P tambah 1 per Q sama dengan 1 per R. Seterusnya, kita perlu gabungkan dua sebutan ini dengan samakan penyebut mereka. Jadi, di sini kita boleh buat apa? Darab Q, bawah darab P, atas darab P. Dan kita boleh dapat Q per PQ tambah dengan P per PQ sama dengan 1 per R. Kemudian kita boleh gabungkan dua sebutan ini menjadi P tambah Q per PQ sama dengan
1 per R. Oleh sebab kita ingin R dalam sebutan P dan Q kan, maka kita boleh tukar kiri dengan kanan. Jadi kita boleh tulis 1 per R sama dengan P tambah Q per PQ. Sebab kiri sama dengan kanan bermaksud kanan sama dengan kiri. Oleh sebab hanya tinggal satu sebutan pecahan di kiri dan satu sebutan pecahan di kanan, kita boleh buat apa? Boleh terbalikkan. Terbalikkan atas dengan bawah, sebelah kanan pun sama. Dan akhir kita boleh dapat apa? R sama dengan PQ per P tambah Q. Per 1 itu tak payah tulis. Ini jawapannya. Dan saya boleh pastikan anda sudah percaya kehebatan biar ini. Dan pastikan anda boleh menggunakan teknik ini untuk pelbagai soalan hebat yang seterusnya. Jika anda rasa video ini dapat membantu rakan-rakan, sila share kepada mereka dan jangan lupa subscribe saluran Teo Maths dan like video ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh komen di bawah dan saya akan cuba membantu anda secepat mungkin. Anda juga boleh cadangkan topik yang kurang faham dan saya akan cuba membuat video yang berkaitan dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.